Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua. Alhamdulillah, selamat bertemu dalam Perkampungan Bahasa dan Sastra Sekolah-Sekolah Rendah Peringkat Kebangsaan tahun 2021. Dalam slot bersama-sama cikgu pada hari ini, cikgu akan membincangkan dan menerangkan teknik-teknik penulisan cerpen. Sebenarnya, dalam penghasilan karya kreatif ini terdapat beberapa genre, iaitu jenis-jenis penulisan, iaitu antaranya penulisan puisi yang terdiri daripada puisi moden iaitu sajak dan puisi tradisional seperti syair, pantun, gurindan dan sebagainya. Seterusnya penulisan cerpen yang akan kita bincangkan pada hari ini. Seterusnya penulisan cerita kanak-kanak bergambar ataupun tanpa gambar dan juga penulisan novel. Baik, kita terus kepada pengenalan tentang cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen ialah cerita pendek. Cerpen ialah cerita pendek. Cerita yang bukan cerita yang 100% benar atau 100% fakta. Kisah ini diadun antara fakta, fantasi dan imajinasi. Dan kita juga sebut sebagai cereka. Cereka. Baik. Seterusnya, bentuk cerpen ini selesai dibaca dalam tempoh sekali duduk. Seterusnya, cerpen ditulis dalam jumlah halaman bagi sebuah akhbar. Ukurannya antara 8 ke 12 halaman kertas. Jenis tulisan Arial saiz 12, kertas saiz A4 dan diketik dalam double spacing. Double spacing. Yang ini saya dapat daripada bekas editor Dewan Sastra ketika berkursus dengan beliau, iaitu Puan Hajah Azminah Aziz. Seterusnya, untuk cerpen ini juga kita boleh tulis untuk dihantar ke majalah, untuk kumpulan antologi dan juga kumpulan cerpen. Biasanya panjang halaman untuk majalah dan kumpulan cerpen ini antara 10 hingga 15 halaman. Dan seterusnya kita juga ada cerpan. Cerpan ini termasuk juga dalam cerpen . Maksud cerpan ialah cerita pendek yang panjang. Cerpan, cerita pendek yang panjang. Macam mana tu? Kita sebut cerpen kerana cerita ini tergolong dalam cerpen juga. Panjangnya antara 25 hingga 50 halaman. Kalau cerita panjang, itu sudah menjadi novel. Sebab dia tulis dalam 30 muka surat ke 40 muka surat ke, itu kita sebut cerpen. Dari segi ukuran perkataan pula, cerpen dibahagikan lagi kepada beberapa kategori, iaitu cerpen yang pendek sekitar 500 hingga 1000 patah perkataan. Manakala cerpen yang panjang yang boleh menjadi cerpen tu lebih daripada 10,000 patah perkataan. Baik, seterusnya kita pergi kepada persediaan mengarang. Persediaan mengarang dan teori-teori penulisan cerpen. Untuk persediaan ini, yang pertama, seseorang penulis itu perlu berdisiplin untuk melaksanakan tugasan sebagai seorang penulis. Maksudnya bila sudah ada idea, tulis sikit, kita kena betul-betul disiplin, kita kena buat target kita ataupun kita buat masa, kita sudah tetapkan masa, dalam masa berapa hari ataupun dalam masa berapa jam kita nak siapkan. Sebab lepas siap tu kita perlu baca balik untuk edit semula supaya cerpen kita lebih kemas. Seterusnya kita kena cari idea Kena cari idea untuk mengarang.
ada juga sesekali idea tu datang sendiri, lepas tu kita terus catat. Tetapi idea ini sebenarnya kita dapat hasil daripada pembacaan ataupun hasil daripada peka dan sensitiviti kepada alam sekeliling, kerana idea dapat kita kutip dan kita boleh ambil daripada perkara, peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Itulah persediaan mengarang. Seterusnya teori-teori penulisan, ya. Teori-teori penulisan ni ada beberapa teori penulisan yang perlu kita ikuti supaya penulisan cerpen itu menjadi cerpen yang bermutu. Seterusnya, baik, ini cikgu kongsikan teori-teori penulisan cerpen. Teori penulisan cerpen ni terdiri daripada tema dan persoalan, watak dan perwatakan, plot, teknik plot, latar, gaya bahasa, nilai dan pengajaran. Cikgu fikir untuk teori penulisan ini adalah merupakan perkara biasa, ya, kepada guru-guru dan murid-murid sekolah menengah, kerana perkara ini sudah diajar, ya, masa sama ada PDP ataupun PDPR, dan cikgu sendiri pun kita buat Google Meet dan mengajar teknik penulisan, bukan teknik penulisan, maksudnya kita mengkaji apakah teori yang ada dalam sesebuah karya itu. Teori penulisan ini biasanya diajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu bahagian Komsas. Baik, teori ini biasanya dikaji dalam novel dan juga antologi, ya, puisi moden, puisi prosa moden, prosa tradisional. Prosa tradisional tu yang macam kisah hikayat, kisah-kisah lama, ya. Seterusnya dalam puisi moden, puisi tradisional, kita ada kaji teori penulisan ini. Baiklah, kepada adik-adik, cikgu jelaskan juga, ya, di sini secara ringkas berkaitan teori untuk penghasilan karya. Yang pertama ialah tema dan persoalan. Apa itu tema dan persoalan? Tema dan persoalan ini ialah gagasan utama ataupun idea pusat. Kita boleh juga sebut sebagai persoalan pokok tentang apa yang kita nak ceritakan tu, ya. Lepas tu tema ini bebas, ya, bebas mengikut kehendak penulis. Sekiranya hendak dihantar ke majalah dan akhbar. Tetapi sekiranya cerpen itu ditulis untuk penghasilan antologi, contohnya. Lepas tu penerbit memberi tema cerpen ini kita nak tulis tentang wanita. Jadi cerita-cerita yang akan kita hasilkan mestilah berkaitan dengan Hari Wanita, ya, untuk berkaitan dengan wanita. Begitu juga dengan biasanya seseorang penulis ni apabila dia nak menghantar karya cerpen kepada akhbar ke ataupun majalah, biasanya kita mengikut tema juga, ya. Kalau Hari Kebangsaan, ceritanya berkaitan dengan Hari Kebangsaan. Sekiranya tema tentang COVID, ada cerita tentang COVID, ya. Baik, seterusnya kita pergi pada watak dan perwatakan. Watak ni perkara yang penting lah, mesti ada dalam sesuatu cerita, sesuatu cerpen. Sebabnya watak ini merupakan penggerak utama cerita. Watak merupakan penggerak utama cerita kerana kejayaan keseluruhan cerita tu bergantung kepada kemahiran pengarang untuk menghidupkan watak tu, ya. Watak terdiri daripada watak utama dan watak sampingan. Watak utama tu memang penggerak cerita tu lah. Watak sampingan tu ialah watak-watak yang kita wujudkan untuk membantu perjalanan watak utama. Baik, seterusnya untuk plot, ya. Plot, teknik plot. Plot ni ada dua, iaitu binaan plot dan juga teknik plot, ya.
Plot merupakan rentetan peristiwa atau jalinan cerita yang direka oleh seseorang pengarang berdasarkan sebab dan akibat sesuatu peristiwa dalam cerita yang berlaku itu. Peristiwa-peristiwa ini dijalin dengan melibatkan pertikaian atau konflik yang di akhir cerita itu menemukan penyelesaiannya. Okey. Biasanya binaan plot ni mesti ada permulaan dia, tengah dia dan akhir dia. Ya. Nanti cikgu jelaskan sedikit. Cikgu akan jelaskan secara lebih lanjut berkaitan dengan kita nak hasilkan cerpen ni. Macam mana plot-plot tu terbina dan terhasil. Ya. Okay. Biasanya plot ni ada permulaan, perkembangan, klimaks, pelaraian. Tadi cikgu sebut dulu awal, tengah, akhir. Tetapi kita spesifikkan lagi dia ada permulaan, awal tu permulaan dia, lepas tu berkembang sampai ke klimaks, lepas tu pelaraian dia. Pelaraian tu akhir lah ya. Yang tengah tu ada perkembangan dan klimaks. Seterusnya teknik plot. Apa beza teknik plot dengan binaan plot? Teknik plot tu ialah cara kita bercerita dalam plot tu ya, dalam cerita itu. Iaitu contohnya pemerian. Kalau pemerian ni macam kita terus bercerita lah, kita bercerita. Dia bergerak ke sana untuk apa. Kalau dialog, yang keduanya teknik plot ialah teknik dialog. Dialog ni masing-masing cikgu pasti sudah tahulah. Dia mesti ada pengikat kata, tutup pengikat kata, katanya. Ya, buka pengikat kata, bila kau nak ke sana? Tutup pengikat kata. Contohnya gitulah ya. Lepas tu monolog. Monolog tu dia bercakap sendiri ya. Dia bercakap sendiri. Lepas tu ada imbas kembali dan ada unsur suspend dalam cerita ini. Lepas ni boleh rujuk lagi ya cikgu-cikgu dan boleh tengok semula dalam buku Komsah awak tu ya. Buku Komsah tu ada depan tu teori-teori penulisan ni. Okay, seterusnya latar ya. Latar dia ada tiga. Latar ada tiga iaitu latar masa. Latar masa tu ialah kita nak bercerita tu masa mana? Perjalanan kisah tu. Adakah pagi saja? Adakah pagi, petang, malam? Adakah pagi, keesokannya atau seminggu selepas itu? Itu ialah cara katalah kita tulis tu yang minggu lepas tapi kita tulis menggunakan teknik plotnya ialah imbas kembali. Dia ada hubung kait ya. Kalau teknik latar masyarakat, latar masyarakat ialah masyarakat yang bagaimana. Kita bercerita tu tentang apa? Tentang masyarakat sekolah ke, cikgu-cikgu ke, masyarakat sebuah tempat setinggan ke, ataupun latar masyarakat kawasan elit ke, ya, dalam cerita itu. Seterusnya latar tempat, satu lagi latar sosial masyarakat. Maafkan cikgu ya, latar apa tu yang tadi tu latar sosial ataupun latar masyarakat yang terlibat dengan apa tu orang miskin ke, yang kawasan elit tu, itu ialah latar masyarakat. Latar tempatnya ialah di mana tempat tu berlaku. Cikgu tersasul sikit ya. Latar masyarakat tempat itu ialah di mana tempat tu berlaku. Adakah di sekolah ke, ataupun cerita tu di pasar ke, ataupun suasana dalam hospital, jururawat dan doktor sedang bertukar-lumur untuk menangani masalah pesakit positif COVID. Itu latar tempat berlakunya cerita itu. Ya. Dan seterusnya gaya bahasa ya. Gaya bahasa ini perkara yang sangat penting untuk menaikkan nilai ataupun mutu karya kita ya. Sebab penggunaan bahasa ini dapat menarik
perhatian pembaca untuk terus melekat dalam karya kita ni, baca sampai habis. Gaya bahasa ini ialah terdiri daripada bahasa indah, bahasa berbunga menggunakan semili. Contohnya semili, kita gunakan bahasa yang indah. Cikgu bagilah contohnya macam bicaranya lembut bagai angin mengelus telingaku. Okey. Cikgu bagi satu contoh lah ya, macam mana ayat yang menarik dengan ayat yang tak menarik. Guna bahasa yang gaya bahasa yang baik dengan gaya bahasa yang tak baik. Contohnya macam ni ya. Macam mana? Okay. Dia pergi ke arah lelaki itu. Dia pergi ke arah lelaki itu. Dia sangat marah. Dalam cerita tu lah, dalam cerita awak buat ayat macam tu kan. Dengan awak fikir dan tukar menggunakan bahasa yang lebih indah, jadi ayatnya bertukar menjadi dia melangkah satu persatu merapati lelaki itu dan dengan muka menyala. Benda yang sama tu ya, ayat yang sama. Ayat pertama cikgu ulang balik. Macam jadi dia pergi ke arah lelaki itu, dia marah. Dengan yang kedua, dia mengatur langkah satu persatu merapati lelaki itu dengan muka menyala. Apa yang dia dimaksudkan muka menyala? Muka menyala tu maksud kepada marah lah ya. Kalau kita belajar dalam Komsas, itu kita panggil hyperbola. Hyperbola itu dalam gaya bahasa ya, hyperbola. Selain daripada hyperbola, ada bahasa paradoks, semile. Kalau semile tu bagai lah tadi pun bagai pun termasuk dalam ayat yang kita ubah sikit tadi ya. Manakala bahasa paradoks ni dia berbicara tanpa suara. Macam mana tu? Dia berbicara tanpa suara. Apabila kita baca ayat yang seterusnya, pembaca akan faham, oh maksudnya macam ni, macam ni. Kita nak memberi ilmu kepada pembaca tentang dia, mungkin pembaca kata apa ni maksud ni, dia boleh fikir balik, tanya cikgu ke. Itu adalah perkara-perkara yang perlu kita fikirkan untuk menaikkan lagi mutu penulisan cerpen kita. Dan akhir sekali tentang nilai dan pengajaran ya, nilai dan pengajaran. Apa yang pembaca akan dapat daripada cerita itu? Ilmu apa yang ada dalam cerita itu? Pengajaran apa yang ada dalam cerita itu? Dan sebagainya. Kalau kita berbengkel, mungkin memakan masa 2 hari. Jadi penjelasan ni akan lebih terperinci, dan dalam masa tu, masa berbengkel, anda sudah boleh terus membina, katalah penceramah kata, okey, bina satu gaya bahasa daripada perkataan ini, ayat ini. Awak pun tulis. Tapi untuk PDPR di rumah ni bolehlah ya, melatih diri untuk mencari kata-kata yang menarik, kata-kata yang memukau untuk menaikkan gaya bahasa ya dalam cerita yang anda tulis nanti ya. Baik, kita pergi ke slide seterusnya. Okay, kita nak mula menulis ni ya. Nak mula menulis. Bagaimana kita nak mulakan menulis cerpen ni ya? Okey. Kita perlu tahu bahawa sebagai cerpen ini ialah sebagai sebuah karangan. Cerpen wujud dengan permulaan, pertengahan dan perakhirannya. Jadi kita perlu fikir ya, untuk memulakan cerita, kita katalah kita membaca, kita dapat satu idea. Kita sudah ada idea itu. Ataupun kita melihat satu situasi, satu keadaan dan memberi kita idea. Oh, aku nak tulislah cerita tentang ini, sangat memberi keinsafan ke, sangat memberi pengajaran ke. Jadi macam mana kita nak lengkapkan cerita itu? Ya, macam mana kita nak lengkapkan cerita itu? Kita terus ke slide berikutnya. Okey. Pertama sekali, apa yang kita nak buat? Pertama sekali,
fikir dan bayangkan cerita yang hendak kita ceritakan itu. Kita dah ada idea. Macam mana lah nak buat ni? Macam mana nak buat ni ya? Macam mana kita nak mula, tengah dia, akhir dia macam mana supaya dia menjadi sebuah cerpen yang lengkap. Okey, salah satu caranya kita bayangkan dan letakkan diri di dalam lokasi sesuatu kejadian itu. Kita boleh jadikan diri kita sebagai watak utama ataupun kita menjadi watak sampingan. Kita gunakan nama orang lain, nama yang lain sebagai watak utama ya dalam sesuatu kejadian. Kejadian itu sama ada kejadian yang kita tengok sendiri ataupun kejadian yang kita dapat melalui pembacaan ya. Membaca ni sebenarnya dapat memberi banyak idea-idea yang menarik untuk kita tulis ya. Okey. Ataupun anda ingin ceritakan tentang sesuatu itu, tulis dulu ringkasan dia. Awal dia apa dia, lepas tu jadi apa, pertengahan dia macam mana, lepas tu akhir sekali tengah-tengah ni apakah konflik yang berlaku ya? Apa konflik yang berlaku. Lepas tu akhirnya saya nak buat macam ni lah. Kita ringkaskan dulu dash dalam kita buat poin-poin dulu. Macam kita nak mengarang kan, kita nak mengarang kita cari isi penting dulu kan. Kita nak mengarang biasanya kita buat isi penting. Lepas tu barulah kita kupaskan semula supaya menjadi lebih menarik dan kita nak tahu adakah cerpen itu lengkap dengan kejadian tu daripada pertama sampai akhir tu dia lengkap ataupun tidak lengkap. Kita boleh menggunakan satu teknik ya. Ni pun satu teknik yang cikgu belajar daripada seorang penulis ya, penulis cerpen yang pernah menang banyak anugerah sastra ya. Iaitu teknik 5W1H. 5W1H. Seterusnya apa itu teknik 5W1H? Kita ke slide seterusnya. Kita fikirkan dengan menggunakan prinsip 5W1H ni, what, where, when, who, why, how. Dan kalau kita nak menulis karangan pun kadang kita gunakan teknik ni kan. Kita gunakan prinsip ni kan supaya cerita itu karangan kita menjadi lengkap. What yang pertama ya, what apa. Peristiwa yang berlaku atau isunya tentang apa. Cerita itu tentang apa. Peristiwa itu tentang apa. Yang kedua, W yang kedua, where. Di mana? Di manakah lokasi kejadian itu? Tempat kejadian itu. Ini dah masuk dalam latar ya, dalam latar. Seterusnya when, bila. Bila, when. Waktu kejadian berlaku. Juga termasuk dalam latar ya, latar masa. Tadi latar tempat, ni latar masa. Lepas tu W yang seterusnya ialah who. Who itu ialah siapa. Siapakah orang yang terlibat dan orang yang terjejas dalam isu itu. Secara tak langsung dalam teori tadi sudah ada watak kan. Sudah ada watak dan perwatakan dia. Sudah juga ada latar masyarakat. Apabila kita fikir ni dia sudah ada hubung kait antara prinsip ni dengan teori tadi. Seterusnya W yang terakhir ialah why. Why? Mengapa? Ya? Mengapa ataupun kenapa? Sebab peristiwa itu menjadi penting yang perlu saya tulis. Dan yang akhir sekali how. How? Bagaimana? Bagaimana kita nak tulis cara kejadian itu berlaku? Ya. Ini perkara-perkara yang perlu kita fikirkan. Baik, kita boleh ke slide seterusnya. Apabila kita sudah semua yang kita 5W1H tu kita sudah catat kan. Kita dah jumpa dalam sinopsis kita tu.
Jadi kita sudah memiliki satu cerita yang secara dasarnya sudah memenuhi prinsip 5W 1H. Seterusnya, lepas tu kita pun nak mulakan cerpen. Kita nak mula dah ni. Ada dah sinopsis, ada benda-benda yang kita fikirkan tu pun sudah ada ya. Teorinya ada. Prinsip 5W 1H tu pun sudah ada. Lepas tu kita nak mula. Kita nak mula cerpen ya. Kita nak mula, kita boleh menggunakan pelbagai cara untuk memulakan cerpen ini ya. Cara yang pertama, kita boleh mulakan dengan cara gambaran. Gambaran ini kita tulis secara membawa pembaca ke tempat yang seakan-akan dia boleh nampak suasana dan keadaan sebenar tempat itu. Ya, teknik pemeriang lah, teknik pemeriang dalam teknik plot ya. Lepas tu kita boleh juga gunakan dengan teknik dialog. Teknik dialog. Apabila sebut dialog mestilah bercakap kan. Boleh mulakan dengan bercakap. Seterusnya kita boleh mulakan dengan monolog ya, monolog. Kita mulakan cerita kita tu, rangkaian pertama mula-mula tu kita bercakap tentang macam ingatan kita, bercakap seorang diri. Ayat tu bila orang baca tu kita faham, oh dia bercakap dengan diri dia. Kita juga boleh membuat dalam bentuk laporan ataupun catatan. Contohnya 3 Disember yang basah. Aku mula mengenali suasana daerah itu. Lepas tu kita pun sambung-sambung ayat. Lepas tu tambah sikit lagi. 5 Januari yang meriah. Tu dalam bentuk catatan ataupun laporan. Kalau laporan tu siap dengan tarikh ya. Lepas tu selain itu kita juga boleh gunakan cara ungkapan yang aneh. Ungkapan yang aneh. Contoh mula-mula cerita cerpen tu Barong Randa. Barong Randa. Barong Randa. Orang pembaca pun kata, apa benda ni? Dia pun jadi nak tahu lagi. Sebab permulaan cerita ini juga ialah salah satu cara untuk kita menarik ataupun memancing minat pembaca hingga tamat membaca kesudahan cerita atau cerpen kita ya. Baik, seterusnya ini cikgu tunjuk contoh permulaan untuk menulis cerpen tu. Ini dua-dua cerpen cikgu ni terbit, satunya terbit dalam Mingguan Malaysia, satu lagi terbit dalam Berita Minggu. Selepas tu cerpen-cerpen ini cikgu kumpulkan semula menjadi dalam 15 buah cerpen, 15 ke 13 itu. Lepas tu cikgu buat buku himpunan cerpen cikgu sendiri. Himpunan cerpen cikgu hantar ke syarikat penerbitan, lepas tu terbit dan kita dapatlah pendahuluan dia berapa, lepas tu jualan-jualan dan seterusnya lah untuk pembayaran royalty. Baik, yang pertama cuba tengok ya. Yang pertama cerpen tajuknya Pintu. Pintu ni pasaran saham kelang kabut berikutan kejatuhan mendadak harga-harga saham komoditi sejak beberapa hari yang lalu di BSKL. Di kaunter minyak sawit mentah, jualan komoditi jatuh menjunang daripada bla 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 bla. Itu ialah cara gambaran. Apabila pembaca baca tu, kita dah ajak dia masuk ke dekat mana latar dia ni. Latarnya ialah dekat pasaran saham ke ataupun watak tu duduk sendiri ke di rumah. Dia akan terus nak baca lagi sehingga ke pembaca sendiri akan membuat huraian tentang dia ada di mana. Kadang-kadang pembaca dia tak akan cari latar tempatnya mana, latar apa di mana, tetapi dia akan tahu secara tak sengaja dia baca, duduk sini, duduk sini, macam ni, teruknya dia dan sebagainya ya. Okey, yang seterusnya, yang kedua tu ialah barangkali ya. Cerpen tajuk Barangkali. Cikgu mulakan dengan apa tu? Cikgu mulakan dengan sajak dengan puisi moden.
barangkali begitulah barangkali. Disisih keyakinan berkali, dipisah kegundahan bertali. Barangkali itulah barangkali yang paling ditakuti barangkali. Jiwa kerap kali fikir berkali-kali, barangkali. Memetik patah kata puisi saudara, bla bla bla, itu ialah cikgu mulakan dengan menulis puisi. Sebenarnya ini tidak ada macam kesalahan ke ataupun ni salah, ni tak salah. Itu ialah cara penulis sendiri untuk membuat kelainan, memulakan cerita dia, cerpen dia, Waima untuk menulis novel sekalipun, ya, dia cari cara untuk nak memikat pembaca supaya pembaca terus menatap cerita itu sehingga habis. Kalau penulisan novel pula, dia ada lagi teknik-teknik lain ya, yang berlainan sikitlah daripada penulisan cerpen ni ya. Okey. Seterusnya, baik, kita dah ada permulaan tadi kan. Tadi cikgu sebut permulaan dia macam tu. Dan dalam cerita tu juga kita mesti selitkan, mesti ada ataupun kita pilih unsur apa yang kita nak masukkan dalam cerpen itu. Sama ada sedih ke, gembira, marah, rindu, sunyi dan sebagainya. Okay, contohnya tadi yang masa cikgu sebut dalam slide sebelum tadi ya, cerita Pintu, cerpen tajuk Pintu. Perasaan yang cikgu masukkan di situ ialah perasaan marah ya, marah apabila syarikat komoditi saham komoditi jatuh, dia pun sudah menjadi muflis, isterinya nak lari, macam mana siapa konfliknya, macam mana. Dan peleraian, sehingganya peleraian kita memberi unsur pengajaran kepada dia kenapa dia menjadi begitu ya. Sementara contoh cerpen yang kedua tadi itu lebih kepada melankolik lah, sedih, perasaan sedih apabila berpisah dengan orang yang digemari, dicintai dan sebagainya. Baik, seterusnya, selepas kita sudah masukkan tentang apa kita nak perasaan apa yang kita nak selitkan dalam tu ya. Terusnya kita pun sambung lagi cerita tu sedikit-sedikit sehingga memulakan konflik daripada permulaan cerita, lepas tu perkembangan dia sampailah konflik cerita. Seterusnya, setelah itu konflik kian ditegangkan. Semakin memuncak konflik itu, masa ni lah sama ada perbalahan ke ataupun watak utama tu nak buat sesuatu yang di luar fikir kita ke ya. Dan seterusnya, bagaimana konflik itu kita nak selesaikan. Kadang-kadang ada juga penulis yang stuck di situ. Lepas tu macam mana cara penulis buat, dan cikgu sendiri pun kadang-kadang kita berhenti dulu sekejap, keluar petang sirang-sirang pokok ke, ataupun kalau malam keluar pergi bancuh air dulu, minum sekejap, lepas tu kadang-kadang lepas tu kita akan dapat macam ni lah, kita buat macam ni lah, kita pun ambil balik dalam sinopsis tu kan, kita masukkan macam unsur macam ni, ini lebih suspense ya, pembaca akan tertanya-tanya, tak sangka, ingatkan akhir dia jadi macam ni, rupanya kita buat macam ni berdasarkan konflik yang sudah kita bina itu. Dan setelah itu bagaimana penyelesaian dia, macam mana peleraian cerita itu ya. Baik, seterusnya, akhir sekali, bagaimana kita nak tamatkan cerita ni, kita perlu fikirkan ya. Kita nak tamatkan dari segi sama ada kita nak buat happy ending ke, penonton lagi, pembaca lagi bertanya-tanya ke, tetapi dalam tu mesti kita selitkan pengajaran, keinsafan, ilmu apa yang ada yang dapat pembaca akan dapat. Contohnya macam ni lah, kalau kita baca cerpen yang memberi sesuatu kepada kita, kita pun rasa akhir bila kita baca
Oh. Oh, tak sangka tak apa. Oh, macam ni. Itu cikgu tak tahu nak buat ayat berapa. Tapi itulah ekspresi je ya, ekspresi je. Mungkin penonton di luar sana pun pernah mengalami perkara yang sama ya, selepas membaca sesuatu cerita, cerpen, waima cerita apa ni, anekdot ke, kisah pengalaman dan sebagainya. Okey, seterusnya. Ini ialah graf cerita yang sudah kita bina tu. Siap dah apa tu cerpen kita. Dan kita nampak ya, kita nampak permulaannya apa, perkembangannya apa, klimaksnya apa dan peleraiannya apa. Sebelum cikgu menulis, mula-mula dulu cikgu menulis macam kira macam hantar kromo. Tulis je, tulis, hantar dak terbit. Hantar dak terbit. Lepas tu tulis lagi. Tiba-tiba terbit. Lepas tu cikgu ada peluang untuk pergi bengkel, cikgu pun pergi bengkel. Bila pergi bengkel, oh patutlah benda ni tak ada, benda ni tak ada. Ya. Benda ni kurang. Yang ni tidak ada dalam cerpen aku. Patutlah tidak mendapat pilihan editor untuk diterbitkan. Baik, seterusnya. Baik, cerpen yang baik ya, cerpen yang baik yang menjadi pilihan editor, kesinambungan daripada apa ni yang cikgu sebutkan sebentar tadi ya. Macam mana cerpen yang baik yang menjadi pilihan editor ataupun yang menjadi menang dalam pertandingan anugerah, dan ini perlu apa dia anda fikirkan ya untuk menulis untuk pertandingan nanti ya, perlu fikirkan supaya karya anda itu menjadi karya yang baik, karya yang bermutu untuk memenangi pertandingan yang diadakan. Yang pertama ialah perlu ada ilmu bantu. Apa itu ilmu bantu? Apa itu ilmu bantu? Ilmu bantu ialah ilmu yang perlu dikuasai ataupun ilmu fakta ya, fakta yang kita ambil daripada karya bukan kreatif. Contoh daripada buku ilmiah kan, kita baca ensiklopedia ke, kita baca apa ni biografi ke, kita baca tentang buku sains ke, buku teknologi ke, dan kita gunakan ilmu-ilmu itu untuk kita masukkan dalam karya kita. Okey? Contohnya kita buat sekarang ni kan banyak cerita pasal COVID. Jadi pasal COVID tu cerita memang cerita pasal COVID, satu cerita yang biasa, tapi kita jadikan luar biasa dengan ayat gaya bahasa yang menarik, juga ilmu bantu yang ada dalam tu. Ya, kita guna istilah-istilah untuk vaksin ke, istilah yang terdapat dalam COVID-19 tu kan. Nama apa, nama COVID, nama jenis-jenis apa tu, virus tu ya, SARS dan sebagainya. Okey, jadi kita perlulah membaca juga ya ni. Kita perlu membaca, ataupun masa kita tulis tu kita tak tahu lagi kan, kita belum tahu apakah istilah untuk sains, untuk perubatan ini ataupun untuk pembedahan ini. Jadi kita perlu membacalah. Kita perlu research daripada internet dan sebagainya. Jadi apabila kita menulis juga sebenarnya kita menambah lagi ilmu pengetahuan kita. Kita juga boleh masukkan ilmu psikologi ke dan lain-lain daripada hasil pembacaan buku bukan kreatif ya. Cikgu harap anda semua faham apa yang cikgu maksud, cikgu jelaskan tentang ilmu bantu. Selain itu, dalam cerita itu juga ada falsafah ya, ada falsafah ataupun ada kata-kata hikmah dalam cerita kita. Contohnya kita masukkan hadis ke, ayat Quran, mungkin kita masukkan masa klimaks, mungkin kita masukkan masa perakhiran cerita itu ya. Contoh falsafah kita masukkan begitulah, perjalanan 1000 langkah bermula daripada langkah pertama. Ini kata-kata falsafah dari Cina kan. Okay, kita masukkan supaya karya kita
lebih bermutu. Dan satu lagi, kita perlu menggunakan bahasa yang memukau. Bahasa yang memukau tadi ada hubung kaitlah dengan gaya bahasa tadi, ya. Jadi apabila pembaca membaca, dia dapat menarik perhatian pembaca dengan bahasa-bahasa yang memukau. Contohnya, gumpalan awam itu bagai mahu dipintal-pintal menjadi seutas keikhlasan agar ikatan itu mampu bertahan. Ayat dia, pembukaan dia ke tengah ke, lepas tu daripada kita buat ayat biasa ataupun ayat yang klise. Ayat biasa, ayat klise orang baca pun macam tawa, ya. Cerita tu macam tawa saja, ya. Baik, seterusnya. Okay. Anda boleh menulis cerpen selagi tidak melanggar akta resmi ataupun peraturan kerajaan. Selain itu, cerita itu tidak melanggar hukum dan undang-undang, dan yang seterusnya, yang ketiga ialah tidak melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tulis juga, kita kata tak apalah aku nak tulis juga ni. Mungkin karya anda akan dibakul sampahkan saja, ya. Okey. Baik, seterusnya. Ini cikgu nak terangkan sikit, ya, untuk anda tengok, dan untuk memberi penjelasan kepada semua penonton tentang apa itu himpunan cerpen dan antologi cerpen. Ramai lagi yang masih keliru dengan istilah ini, ya. Istilah himpunan cerpen ialah satu buku yang dalamnya ada banyak cerpen oleh seorang penulis. Faham tak cikgu ulang sekali lagi, ya? Himpunan cerpen ialah banyak cerpen dalam tu, mungkin ada 10, mungkin ada 15, mungkin 20 cerpen dalam satu buku yang dihasilkan oleh seorang saja penulis. Contohnya, kumpulan cerpen Pintu. Kumpulan cerpen Pintu itu dalam tu semua cerpen cikgu. Cerpen cikgu. Dan yang kedua pula ialah antologi cerpen. Apa maksud antologi cerpen? Antologi pula ialah dalam satu buku banyak cerpen, 10 ke, 15 ke, berapa ke, tetapi ditulis oleh penulis yang berbeza. Penulis ramai-ramai. Ataupun mungkin cerpen kita ada 2. Cerpen penulis lain, yang ni ada yang ni ada 1, yang ni 3. Dikumpulkan sekali, dia sudah menjadi antologi cerpen. Boleh faham tu, kan? Okey. Baik, kita ke slide seterusnya. Di sini cikgu tunjuk juga, ya. Cikgu tunjuk juga contoh dalam kandungan yang macam cikgu sebut tadi lah, ya. Kandungan untuk cerpen Pintu, itu ialah cerita-cerita, cerpen-cerpen yang ada di dalam buku itu. Semua itu ialah karya cikgu seorang je. Cikgu pungut daripada yang terbit dalam majalah wanita, terbit majalah Baceria, terbit akhbar Mingguan Malaysia, Berita Harian dan sebagainya. Sementara kumpulan cerpen, ini buku baru, ya, buku yang baru juga keluar, ya, bulan 1 baru ni, ya, Kuala Nerus di Jambangan Sastra yang tadi tu. Yang ni penerbitnya buat kelainan sikit, ya. Dia buat antologi cerpen dan puisi. Maksudnya dalam tu ada 7 buah cerpen dan juga ada berapa puluh, cikgu dah ingat dah, ada beberapa dalam berapa 30 ke 40 kita lah sajak dikumpulkan sekali untuk diterbitkan jadi antologi, ya. Dan cerita cikgu ni, cerpen cikgu ni, tajuk dia, kan, kalau tengok tu Cik Jamilah A.R. tu dia tidak tahu tu, itu ialah cerpen baru lah, baru buat tahun ni, ya, dan dihantar khas untuk antologi Kuala Nerus di Jambangan Sastra. Baik, cikgu harap anda sudah jelas macam mana untuk nak menghasilkan cerpen dan juga macam mana jenis cerpen, ya.
dan juga panjang dia macam mana. Tetapi panjang tu biasanya kalau untuk pertandingan, biasanya dalam syarat pertandingan sudah ada muka surat. Jadi okeylah tu, semua boleh tulis ni. Lepas ni boleh mula ya, malam ni baca, cari idea dan boleh mula menulis cerpen. Baiklah, sekian saja untuk kali ini. Cikgu harapkan anda dapat menghasilkan sebuah karya yang baik hasil daripada penerangan yang telah cikgu jelaskan sebentar tadi. Cikgu ucapkan selamat berkarya dan semoga anda semua akan menjadi seorang pengkarya yang hebat suatu ketika nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.